Assalamualaikum Puan. Saya Siti Mariam, pelajar PES Universiti Utara Malaysia. Di sini saya ingin menyatakan tujuan saya untuk menemu bual Puan berkaitan tentang budaya di antara negara Malaysia dan negara Puan. Jadi boleh saya tahu Puan berasal dari mana? Waalaikumsalam, Lai. Aku ni berasal dari negara Brunei Darussalam, Lai. Oh, bukan negara yang jauh. Oh. Kita berjiran. Baiklah, boleh Puan perkenalkan diri dari segi nama, tempat berasal. Nama aku ni Dayang Noliza binti Awang Yusof. Sekarang ni aku bekerja sebagai penjawat awam lah di negara Brunei Darussalam dan berasal dari Tutong. Tapi sekarang ni menetap di Bandar Seri Begawan. Okey, Puan saya nak tanya kenapa Puan pergi ke Miri di atas tujuan apa, melancong ke atau ada saudara mara ke di sini? Sebenarnya memang aku ni suka melancong lah ya. Suka melancong, tapi sebenarnya di sini juga ada saudaraku di sini, saudara belah mamaku. Jadi sebenarnya ni jarak antara Brunei ni indah juga berapa jauh, hampir aja. Hampir tu, jaraknya kira-kira dalam berapa jam? Kalau dikira-kira kalau indah jam lah, dalam 2 jam macam itulah, Alai. Oh, okey. Okey Puan, soalan pertama, boleh nyatakan sebuah sedikit berkaitan dengan latar belakang Brunei serta bahasa yang digunakan. Melayu Brunei ni kumpulan etnik asli yang menetap di negara Brunei dan juga pantai. Untuk bahasa Melayu Brunei merupakan penduduk bahasa komunikasi utama di Brunei ni seperti di Limbang, Miri dan Lawas di Sarawak lah. Jadi bahasa ni mempunyai sedikit perbezaan berbanding bahasa Melayu baku. Jadi untuk penggunaan bahasa Brunei berbeza-beza dari segi sebutan dan cara pertuturan mengikut daerah masing-masing ni lah ya. Soalan kedua, apakah adat serta tradisi yang diamalkan di Brunei, adakah ia berbeza dengan budaya yang ada di Malaysia atau sebaliknya? Upacara dan adat istiadat yang istimewa telah dijalinkan dan diterap ke dalam budaya dan gaya hidup semua orang Melayu Brunei lah. Jadi adat dan tradisi kami ni lebih kepada rasa kepunyaan, rohani dan jadi untuk mengikut kepercayaan teguh iaitu kesopanan, wanita Melayu indah bolehlah mendedahkan mana-mana bahagian tubuh kecuali muka dan tangan. Jadi untuk pakaian seperti seluar pendek sesuai di kolam renang dan pantai, tetapi bukan pusat membeli belah tempat awam dan pejabat. Ia juga indah sopan lah untuk makan atau minum semasa berjalan-jalan di khalayak ramai. Ini kecuali semasa berkelah atau pameran. Jadi iaitu daging babi dan arak adalah diharamkan kepada orang Islam oleh undang-undang Islam. Jadi mana-mana daging yang dimakan oleh orang Islam mestilah halal. Inilah ya. Seperti adat serta tradisi tadi, ia seakan sama dengan kaedah anutan non-Islam Melayu di Malaysia. Bagaimana pula dengan adat perkahwinan? Kalau adat perkahwinan ni kan, untuk majlis perkahwinan orang Brunei biasanya diadakan di balai raya atau masjid. Khutbah disampaikan dan akad nikah diterima di hadapan tetamu dan semua oleh pengantin lelaki lah dengan saksi dan bapa pengantin perempuan. Lepas tu majlis resepsi dihoskan oleh pihak pengantin perempuan dengan penuh semangat. Dan pada hari perkahwinan ni pengantin perempuan memakai gaun panjang yang mungkin berwarna putih atau warna terang. Jadi untuk pengantin lelaki ni memakai jaket paras lutut dan seluar dari kain ringan.
Bagaimana pula dengan acara majlis perkahwinan di Brunei? Adakah ia sama seperti di Malaysia ataupun ada perbezaan? Kalau untuk majlis dan untuk majlis perkahwinan Brunei ni, ianya selalunya menghantar tanda pertunangan terlebih dahululah. Jadi pihak pengantin lelaki biasanya akan menawarkan 2 cincin. Satu dipanggil pembuka mulut untuk menandakan minat sebenar pengantin lelaki untuk meminta tangan anak perempuan dalam perkahwinan. Jadi satu lagi cincin pertunangan rasmi. Bercara untuk memberkati bakal pengantin lelaki dan pengantin oleh ahli keluarga terdekat, terutamanya ibu bapa, adik-beradik dan orang tua di rumah sendiri. Dan di sini ia digosok dengan serbuk lulur tradisional yang disapu ke seluruh badan oleh ahli keluarga terdekat. Ia ni melambangkan kesuburan dan kekayaan. Bagaimana pula dengan kostum atau pakaian tradisional maupun rasmi yang digunakan pakai di Brunei? Untuk pakaian tradisional, pakaian wanitanya, untuk wanita tradisional Brunei termasuk baju kurung. Kini wanita Brunei memakai baju kurung di tempat kerja maupun untuk majlis rasmi. Kalau lelaki, pakaian lelaki Brunei ni memakai baju cara Melayu lah. Jadi baju cara Melayu secara tradisinya dipakai dengan sarung kotak-kotak atau bercorak bunga, dipanggil sinjang, yang menjangkau dari pinggang ke lutut. Jadi pakaian casual atau kerja untuk lelaki mempunyai fashion ataupun gaya fashion yang lebih ringkas. Jadi lelaki tempatan selalunya memakai seluar jeans ringkas dan kemeja T atau baju yang yang dipadankan dengan kasut. Macam itulah. Okey. Andai ada majlis kematian, adat serta tradisi di Brunei sendiri bagaimana ia dilakukan? Kalau yang atuk untuk tradisi di Brunei sendiri, ini sebenarnya menunjukkan bahawa institusi masjid dan surau telah membantu untuk memurnikan amalan tradisi masyarakat Brunei seperti membersihkan kubur di bulan Syakban, makan arwah dan juga makan malam arwah, makan malam 7 dengan mengambil alih penganjuran amalan tersebut. Justru institusi untuk masjid boleh memastikan amalan tersebut tidak menyalahi syariat Islam dengan meninggalkan bacaan mentera dan membakar kemenyan untuk tujuan yang tidak selari dengan ajaran agama Islam. Jadi untuk makan arwah bermaksud mengadakan kenduri dengan hari kematian si mati selepas si mati dikebumikan, manakala makan malam 7 bermaksud mengadakan kenduri selepas 7 hari kematian si mati. Seperti kita sedia maklum, setiap bangsa mempunyai tarian tradisional, muzik permainan yang menjadi simbolik pada bangsa mereka. Jadi di Brunei sendiri, apakah simbolik tradisional yang masih dikekalkan hingga ke hari ini? Okey. Untuk tarian tradisional, muzik permainan yang masih dikekalkan sehingga ke hari ini adalah menari, dundang dendang. Tarian ini dipersembahkan semasa perayaan untuk majlis perkahwinan dan ketika berpindah ke rumah baru. Jadi ia biasanya dilakukan hanya oleh wanita, tetapi kadang-kadang wanita berpasangan dengan lelaki. Jadi tarian ini menggambarkan kegembiraan gadis-gadis muda yang sangat meriah dan gembira. Jadi
atau tadi dundang dendang. Yang ane jipintar ataupun joget. Jadi untuk jipintar atau joget ane tarian rakyat Brunei yang dipersembahkan sebagai isyarat mengalu-alukan untuk menyatakan perasaan gembira atau gembiralah. Jadi untuk tarian ane sangat rancak dan biasanya dipersembahkan pada majlis perkahwinan dan perayaan. Bagaimana pula dengan alat muzik, dan boleh Puan ceritakan sedikit permainan atau sukan yang ada di Brunei lah. Okey, kalau untuk alat muzik dan juga permainan, guling tangan merupakan salah satu alat muzik tradisional yang dimainkan di negara Brunei Darussalam, dan alat guling tangan ini biasanya dilakukan dalam banyak kesempatan seperti contoh majlis perkahwinan, majlis keagamaan dan lain-lain. Manakala untuk permainan ataupun sukan ini, permainan tradisional ancau-ancau lauk, ia dimainkan di dalam air. Di dalam air ni lah ya. Boleh Puan terangkan sedikitlah bagaimana cara permainan tersebut? Okey, untuk caranya dalam permainan ini, pemain dikendaki untuk membentuk bulatan, manakala salah seorang daripada salah seorang daripada mereka ni dikendaki keluar dari bulatan sebagai ulam ataupun ikan ni. Seperti di Malaysia, kita terdapat kraft dan seni lah, seperti kain batik, kain tendunan, kain songket. Bagaimana pula di Brunei? Adakah ia sama ataupun ada kelainan lain? Kalau di Brunei, untuk seni kraft Brunei juga merupakan salah satu budaya klasik di negara Brunei Darussalam ini, dan masih wujud sehingga kini. Jadi kraft tangan yang dimaksudkan seperti pertukangan perak, tembaga, anyaman dan juga songkok dan ukiran. Jadi begitu juga dengan kain tenunannya, sangat banyak digunakan sehingga kini untuk dijual sebagai bahan hiasan atau dipakai. Jadi kain tenunan sering digunakan juga untuk upacara bedak, berbadakan ya, dengan pakaian pengantin, sikit lelaki dan sebagainya. Di Malaysia, Hari Raya Aidilfitri merupakan antara perayaan terbesar di Malaysia yang disambut oleh umat Islam. Majoriti di Brunei juga terdapat ramai umat Islam. Bagaimana dengan sambutan perayaan di Brunei? Kalau sambutannya ni indah juga banyak berbezalah. Untuk sambutan tetap juga meriah, dan sekiranya anda berada di Brunei semasa sambutan hari raya ni, ada rumah terbuka istana. Jadi anda pasti tidak akan melepaskan untuk peluang mengunjungi istana Nurul Iman semasa majlis rumah terbuka ni untuk majlis rumah terbuka istana. Jadi selain menikmati pelbagai juadah yang dihidangkan, pengunjung juga berpeluang menghadap Sultan bersama ahli keluarga baginda. Kamu pernahkah ke sini, Anak Lai? Dah pernah. Saya hanya pergi ke Bandar Seri Begawan. Okey Puan, soalan terakhir. Apakah jenis makanan serta pantang larang yang berada di Brunei? Untuk makanan dan juga pantang larang yang berada di Brunei ni, masakan Brunei serupa dengan dan juga sangat dipengaruhi oleh masakan negara jiran Malaysia, Singapura dan Indonesia ni. Jadi sebagai hidangan rasmi untuk negara Brunei, ambuyat adalah hidangan utama Melayu Brunei, iaitu berbola melekit yang diperbuat daripada pati sagu. Jadi ia tidak berperisa tetapi bertindak sebagai
asas yang baik untuk hidangan bersama-sama dengan beberapa jenis makanan ringan lah seperti lamban, punjung dan banyak lagi lah. Jadi nasi katuk juga ada. Nasi katuk yang secara harfiahnya bermaksud nasi ketuk. Ada popular yang terdiri daripada nasi kosong atau ayam goreng dan sambalannya. Jadi hidangan pedas yang diperbuat daripada lada, cili, kisar dan juga pelbagai bahan tambahan. Jadi untuk nasi katuk ni dihidangkan secara tradisionalnya dibalut dengan kertas perang. Dan untuk pantang larangnya, jadi kita ni tak boleh bertepuk tangan semasa majlis keagamaan, dianggap sebagai kesilapan besar lah. Jadi untuk sentuhan fizikal yang melampau dan mempamerkan kasih sayang kepada orang ramai antara lelaki dan perempuan dianggap lucah kerana latar belakang agama negara. Okey. Terima kasih di atas semua penerangan Puan tentang budaya dan adat serta makanan yang ada di negara Brunei. Terima kasih Puan. Sama-sama like.